KPM. Pemerintahan BMA gagal pulihkan negara. Malayan Union pula cuba dibentang. Tersungkit semangat pendekar tidak terkira. Cendekia penulis sepakat menentang. Tinta cendekia penulis sebar leluasa. Malayan Union ke tepi hak Melayu. Sultan hanya ahli majlis raja-raja berkuasa pada agama dan adat Melayu. Hak ketuanan asal diceroboh sudah. Prinsip jus soli warga lain diangkat. Taraf warga begitu mudah. Yang lahir di tanah Melayu, Singapura diiktiraf. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Direct TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Baiklah, hari ini kita dalam mata pelajaran sejarah untuk tingkatan 4 bersama siapa? Tentunya hari ini Irfan bersama dengan Cikgu Azhari Muhammad dari SMK Teluk Panlima Garang, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, sihat alhamdulillah. Jadi Cikgu nampaknya segak bergaya memakai baju berwarna hijau hari ini dan kita juga bersama dengan seorang jurubahasa iaitu Cikgu Syamila Nair dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalampil, Selangor. Okey, baik Cikgu, terima kasih kerana turut berserta bersama kami untuk hari ini. Jadi Cikgu, bukan kita bertiga saja di studio hari ini kerana kita juga bersama dengan murid-murid Cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata kita kenalkan mereka? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Murid-murid saya ni semuanya daripada SMK Teluk Panlima Garang. Saya perkenalkan yang pertama, adik Aisyah Irdina. Baik. Lambai sikit Aisyah. Selamat berkenalan. Kita nak kenal. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita ada adik Rizaki. Okey, nampaknya tersenyum luas dari situ, itu adik Riz. Yang ketiga Cikgu? Yang ketiga, kita ada adik Nurin. Nurin, selamat berkenalan. Ya. Dan yang terakhir sekali, kita ada adik Nur Natasha. Baik, nampaknya kita ada 3 bunga dan 1 kumbang iaitu murid-murid Cikgu dari SMK Teluk Panlima Garang. Jadi Cikgu, mungkin Cikgu berceritakan sedikit kepada Irfan dan penonton di rumah, apakah kaitan gimik Cikgu dengan topik kita hari ini? Silakan. Okey, baik Irfan. Seperti yang tadi saya telah menyatakan 3 buah pantun yang mana pantun tersebut menceritakan tentang apa yang terdapat di dalam ciri-ciri Malayan Union. Yang mana di bawah Malayan Union ni, penduduk tanah Melayu ketika itu menentang ke semua ciri yang ada di bawah Malayan Union. Dan apa yang kita nak kaitkan hari ini adalah cerita selepas Malayan Union, kita tubuhkan satu bentuk perjanjian yang baru menggantikan Malayan Union, iaitu itulah tajuk kita hari ini, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Irfan. Baik, jadi Irfan pun tak sabar. Apa kata kita mulakan wadah perbincangan kita. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Dan pertama sekali saya nak terangkan kepada anda semua, murid-murid di Google Meet juga, kita ada SK 10.4 yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan juga SP kita hari ini adalah 10.4.2 menerangkan apakah faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan juga elemen kewarganegaraan yang kita akan selitkan pada hari ini ialah menerangkan kepentingan bersemangat wajar dalam perjuangan. Okey, 3 benda inilah yang kita akan selusuri pada hari ini. Okey, Ivan. Tapi sebelum kita masuk kepada apakah faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita tengok sedikitlah latar belakang macam mana wujudnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini. Okey, yang pertama, kita mewujudkan sebuah jawatan kuasa kerja. Okey, seperti ada yang di sebelah saya ini adalah sebuah jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan bagi membentuk sebuah perjanjian yang baharu menggantikan Perjanjian Malayan Union. Inilah yang terdiri daripada Wakil UMNO, Wakil Raja-Raja Melayu
dan juga mesti ada wakil kerajaan British. Okey, ini wakil lah untuk membentuk isi-isi perjanjian yang baharu menggantikan Malayan Union. Dan kita tengok pula apa cadangan diorang. Cadangan jawatan kuasa kerja ni tadi. Saya senaraikan beberapa sahajalah cadangan-cadangan mereka ni. Yang pertama adalah kita hendak menyatukan negeri Melayu dan dua buah negeri-negeri selat menjadi satu bentuk pentadbiran, Irfan. Sebab sebelum ni negeri Melayu diasingkan negeri betul? Selat asing, Singapura asing. Tapi untuk kali ini kita nak satukan semua negeri ini menjadi sebuah persekutuan. Bermaksud persekutuan ini menggabungkan ke semua negeri-negeri Melayu. Okey, yang kedua, kita nak menjaga, cadangan mereka adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum lain. Yang mana perkara ini sebenarnya tidak dijaga di bawah Malayan Union. Di bawah Malayan Union, mereka seboleh-bolehnya untuk tidak menjaga orang Melayu. Sebab itu mereka menentang. Sebab itu jawatan kuasa kerja ini telah mula untuk mencadangkan sesuatu bagi bagi untuk kita jagalah keistimewaan orang Melayu ni. Tetapi dalam masa yang sama kita nak jaga kepentingan kaum-kaum yang lain. Yang kedua. Yang ketiga, mengenakan syarat kewarganegaraan yang ketat. Kita nak ketatkan syarat kewarganegaraan. Itu cadangan jawatan kuasa kerja. Yang mana, Irfan, sewaktu Malayan Union, syarat kewarganegaraan terlalu longgar. Jus soli, cikgu, betul? Yes, jus soli. Pandai, Irfan. Prinsip jus soli ni terlalu longgar. Sebab itu rakyat Tanah Melayu ketika itu bangkit menentang. Dan bila ramai yang bangkit menentang, jawatan kuasa kerja terpaksa mencadangkan untuk syarat kewarganegaraan ini diperketatkan. Untuk menjaga hati rakyat di Tanah Melayu itu. Di Tanah Melayu ini, maaf. Yang keempat, kita nak memulihkan kedudukan dan juga kedaulatan Raja-Raja Melayu. Itu cadangan mereka. Macam mana nak pulihkan kedudukan, nanti selepas ini kita akan detailkan lagi. Baik. Cumanya sebab kenapa mereka mencadangkan perkara ini, di bawah Malayan Union, kuasa Raja-Raja Melayu sangat terhad. Kalau anda dengar pantun saya tadi, kuasa raja hanya tertakluk kepada dua bidang sahaja. Iaitu, kalau Irfan boleh ingat kembali, yang pertama agama Islam. Betul. Yang kedua ada istiadat. Betul. Dua sahaja, Irfan. Sedangkan sebelum Malayan Union, kuasa raja kita sangat besar. Betul. Tapi di bawah Malayan Union, kuasa raja hanya dua sahaja. Macam mana rakyat tak marah? Daripada banyak kuasa tinggal dua je. Makin terhad, kan? Makin terhad. Sebab itulah kita bangkit betul. untuk mencadangkan persekutuan Tanah Melayu ni, cikgu, kan? Dan jawatan kuasa kerja ini juga mencadangkan supaya kuasa raja kita ni diperbesarkan, diperbanyakkan lagi. Bukan setakat agama, bukan setakat adat. Mungkin lepas ni kita akan masuk lagi lah lebih dalam apa dia. Dan yang keempat, menubuhkan Dewan Perundangan Negeri. Kerana sebuah persekutuan, kita perlukan Dewan Perundangan Negeri. Itu antara cadangan jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan. Tetapi, Irfan, sebenarnya ada lagi individu-individu lain, pertubuhan-pertubuhan lain yang mencadangkan banyak lagi perkara. Dari sudut bahasa, mencadangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, nama negara kita apa, bendera kita apa. Ada juga yang mencadangkan benda tu. Cuma jawatan kuasa kerja ini adalah sebuah jawatan kuasa yang rasmi. Baik. Dan kita campurkan dengan cadangan-cadangan yang lain. Cadangan-cadangan yang lain. Baik, cikgu. Irfan ada satu soalan. Berdasarkan apa yang cikgu terangkan tadi mengenai cadangan jawatan kuasa kerja ni, adakah semua cadangan ini dipenuhi, cikgu? Ya, Irfan. Kalau tengok lepas ini, sebenarnya cadangan-cadangan jawatan kuasa kerja ni kebanyakannya dipenuhi. Sebab kita nak menjaga hati rakyat yang tengah marah ni tadi. Yang tengah berkobar-kobar, marah. Kita marah sebab Malayan Union. So, pihak British tak nak penduduk Tanah Melayu ni lebih memberontak lebih besar. Sebab setakat ini, kita hanya menentang Malayan Union secara aman.
kita masih lagi berunding. Marah-marah pun masih lagi bincang. Nampak tak kita punya apa budaya kita tu cikgu kan memang kita orang yang suka berbincang, tetapi di mana keadaan sekarang ini membuatkan kita rasa betul-betul marah dan ingin berubah cikgu kan? Ya. Sebab daripada pihak British rasakan daripada rakyat kita bangkit memberontak secara gerila, secara bersenjata, baik dipenuhi cadangan ini. Dan kebanyakan cadangan ini memang dipenuhilah. Itu untuk soalan Irfan. Dan jawatan kuasa kerja ini kalau boleh saya nyatakan. Silakan cikgu. Wakil UMNO kita ada Datuk On Jaafar, kita ada Datuk Abdul Rahman, kita ada Haji Megat Yunus dan juga wakil Raja-Raja Melayu juga ada yang terdiri daripada Raja Kecil Tengah Perak, orang kaya Menteri Besar Selangor, kita ada Datuk Nik Ahmad Kamil, Datuk Seri Seti Raja Kelantan, yang mana mereka ini mewakili raja-raja di seluruh tanah Melayu. Dan dalam masa yang sama, kita tak boleh juga mengetepikan British. Kita masih lagi bersama-sama mereka membincangkan tentang Persekutuan Tanah Melayu. Kita ada A.T. Newborg, kita ada K.K. O'Connor, kita ada Goksal, Dr. W. Lainhan, kita ada A. William, kita ada D.C. Waterston. Inilah antara orang-orang kuat yang merangka, yang membincangkan asas bagi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Irfan. Baik. Okey. Itu dia antara jawatan kuasa kerja yang terlibat untuk kita menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi, sebelum tu Irfan nak tanya kepada murid-murid yang berada di Google Meet sekarang ni. Adakah anda boleh ikut sekarang ni? Boleh angkat thumbs up sikit dekat Abang Irfan, boleh? Okey, nampaknya semua tersenyum. Maknanya mereka sedang ikut dan faham tentang apa yang cikgu ajarkan kepada kita. Kena ikut. Kena ikut? Tak ikut nanti balik sekolah kena nanti. Ikutlah kan, sebab sekarang kita dalam pembelajaran untuk sejarah tingkatan 4. Baik cikgu, untuk segmen ini ada lagi tak yang ingin cikgu perkatakan? Okey, saya nak tunjukkan gambar lah. Satu gambar yang berkaitan tentang ahli yang mewakili Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Ini sahaja gambar yang terbaik yang boleh saya dapatkan, sumber dari buku teks itu sendiri. Inilah muka-muka yang telah membincangkan asas bagi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Dan sebenarnya Irfan, konsep persekutuan adalah gabungan beberapa buah negeri. Dan saya rasa murid di Google Meet dan juga murid di rumah sana kena faham beberapa konsep. Yang pertama, kita ada Perjanjian Malayan Union 1946. Okey, saya nak terangkan sebenarnya Irfan kronologi. Faham kronologi, saya rasa semua boleh belajar sejarah dengan seronok. Betul, kita kena faham dia punya aturan masa. Ya, betul. Walaupun tak ingat tarikh, tak ada masalah. Tapi ingat lepas ni apa, lepas tu apa. Okey, pertama Perjanjian Malayan Union 1946. Dan apabila Malayan Union ditentang dengan hebatnya oleh penduduk Tanah Melayu tapi dengan cara yang aman, kita wujudkan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Tapi soalan saya dekat Irfan, boleh tak saya tanya Irfan? Apa soalan cikgu tu? Okey. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kita dah merdeka belum? Belum lagi. Alhamdulillah. Senang. Sebab kita merdeka pada tahun 1957. Sebab Irfan, ada kalangan murid kita ni memang tak tahu tarikh merdeka. Agak sedihlah di situ. Okey, 48. Dan kemudian wujudlah pula Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di sini murid-murid semua kena bezakan antara 48 dengan 57. Ada beza. Satu sebelum merdeka, satu sesudah merdeka. Dan kemudian kita ada Persekutuan Malaysia. Yang itu kita gabung lagi, kita perbesarkan lagi negara kita. Dan kemudian perkara yang penting yang murid kena tahu adalah keluarnya Singapura dari Malaysia. Itu kronologi yang saya rasa semua kena genggamlah dalam tangan. Baru senang nak jawab soalan nanti, Irfan. Betul tu. Yang penting kita kena faham dari segi kronologi masa, apakah sejarah yang berlaku pada sesuatu ketika, cikgu ya. Betul. Baik, terima kasih cikgu untuk segmen pertama ni. Nampaknya Irfan pun dah faham apakah ia Persekutuan Tanah Melayu dan banyak lagi akan dibincangkan selepas ini. Tetapi sekarang kita ingin berhenti berehat seketika. Kembali lagi menjadi TV KPM selepas ini. Jangan ke mana-mana.
kembali kita dalam Didik TV KPM untuk slot menengah atas sejarah tingkatan 4. Jadi, kalau tadi cikgu dah berikan mukadimah mengenai Persekutuan Tanah Melayu 1948, jadi untuk segmen kali ini saya percaya cikgu ingin berikan penjelasan mengenai faktor penubuhan tersebut. Jadi, apa kata cikgu? Kita mulakan. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Cuma kali ni Irfan saya nak minta bantuan Irfan boleh? Bantuan apa tu cikgu? Sebab kali ni Okey. semasa saya mengajar, mungkin saya akan bertanya kepada murid-murid yang 4 orang ni lah. Dan kita akan bagi ganjaran kepada siapa yang boleh jawab soalan yang betul. Jadi, apakah pertolongan cikgu nak minta tu? Saya nak Irfan letakkan ganjaran mereka di papan yang disediakan di sebelah Irfan tu. Kalau kita boleh lihat di sini sekarang, nampaknya ada 4 papan di mana ada nama Nurin, Natasha, Riz dan Aisyah. Jadi Irfan akan berikan ganjaran sekiranya mereka menjawab dengan betul. Cikgu, betul? Ya, betul. Okey, cantik. Kalau macam tu, jom kita mulakan. Sebab nanti hujung nanti saya ada ganjaran lagi besar untuk diorang. Tak apa, kita kumpul yang kecil-kecil dulu. Kita kumpul yang kecil-kecil dulu. Okey. Untuk semua murid-murid semua di Google Meet dan juga di rumah, kita akan masuk kepada faktor yang pertama kenapa Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ditubuhkan. Okey, berdasarkan pada buku teks, kita ada 3 faktor. Kalau murid-murid di rumah boleh bersama-sama dengan kita membaca sekali buku teks, boleh selaklah di bab 5 tingkatan 4 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, untuk lebih detail. Okey, yang pertama, kita ada penentangan Malayan Union. Seperti slot yang pertama tadi Irfan, kita dah cerita beberapa perkara lah. Kenapa kita bangkit menentang Malayan Union? Itu juga antara faktor penting kenapa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini diwujudkan. Okay, penentangan Malayan Union. Saya rasa murid-murid di rumah, saya rasa dah faham jugalah berkaitan Malayan Union ni Irfan. Sebab tajuk Malayan Union adalah tajuk bab sebelum ni. Bab sebelum ni. Ya, okay. Lepas tu masuk pula bab penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Betul. Sebab di bab 4 kita dah belajar secara mendalam berkaitan Malayan Union. Kalau keluar tajuk ni dalam peperiksaan, saya rasa senang je. Senang je. Sebab dah belajar lah. Ya, betul. Antara ingat tak ingat je lah. Betul. Okay. Dan penentangan Malayan Union ini juga terdiri daripada orang Melayu itu sendiri, Raja-Raja Melayu, Cendekiawan Melayu dan juga UMNO. Ini antara orang-orang besar lah yang terlibat dalam penentangan Malayan Union. Kerana sebenarnya bagi mereka ini, penentangan Malayan Union itu sendiri memberi kesan yang buruk kepada Raja Melayu itu sendiri dan juga penduduk Tanah Melayu secara keseluruhannya. Okey. Okay? Dan saya nak minta dari berdasarkan pembacaan anda sebelum masuk ke dalam kelas kita pada hari ini, siapa boleh bagi tahu saya apakah kesan buruk tersebut? Siapa boleh jawab? Siapa? Okey, sila. Okey, Aisyah dekat situ. Silakan Aisyah. Malayan Union memberikan kesan buruk kepada Raja-Raja Melayu ialah Sultan Melayu kehilangan kedaulatan dan kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Ya, Alhamdulillah betul Irfan. Jawapan yang memberangsangkan di situ. Sangat. Bukan setakat memberangsangkan, betul. Tepat sekali. Saya rasa Irfan, kita boleh bagilah. Nak bagi cikgu? Kita bagi satu lah. Satu bintang dulu untuk Aisyah setakat untuk ini. Aisyah. Baik, tahniah Irfan ucapkan. Itu dia. Maksud di sini Aisyah memang fokuslah dengan pembelajaran kita dari tadi. Sebab saya pun dah nyatakan dari awal tadi, kedaulatan raja tergugat di bawah Malayan Union. Itulah kesan buruknya. Dan juga kuasa raja dalam bidang politik sangat terhad Irfan. Yang macam Irfan kata tadi, agama dengan adat je. Betul, mana boleh? sahaja. Tak boleh. Ini negara kita. Raja mesti berkuasa penuh. Okay? Itulah kesan buruknya. Dan seterusnya, penentangan Malayan Union ini juga disaksikan oleh ahli parlimen British itu sendiri. Yang mana ahli parlimen itu ketika berada di Tanah Melayu, mereka menyaksikan penentangan kita ni Irfan. Kita buat rapat umum, kita buat bantahan, kita tulis surat, kita pergi berbincang, semua disaksikan oleh ahli parlimen British ini. Mereka tahu, cikgu. Mereka tahu sebenarnya apa kehendak hati kita, gitu kan. Betul. Okay? Dan melalui pembacaan jugalah murid-murid di Google Meet. Siapa boleh bagi tahu saya di sini siapakah ahli parlimen British tersebut?
Okey, teknikal soalan ni. Okey, silakan Nurin. Silakan. Ahli Parlimen British yang menyaksikan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union ialah L.D. Gemens dan David Rhys-Williams. Ya, betul Irfan. Betul cikgu Betul. Hebatlah Nurin ni. Eddie Gamal. Apa kata kita bagi ganjaran sikit pada Boleh, Nurin? tak ada masalah. 1 bintang untuk Nurin. Kejap, boleh ke sana sikit. Okey, baik. Okey, Nurin. Maknanya sekarang Nurin dah dapat 1, Aisyah dah dapat 1. Kita tengoklah siapa yang lagi banyak. Okey, kita ada David Rhys-Williams, kita ada L.D. Gamas. Itu antara ahli Parlimen British yang bersama-sama dengan penduduk Tanah Melayu menyaksikan penentangan terhadap Malayan Union. Maksudnya di sini mereka bukan menjauhkan diri dari kita, bukan bukan tak nak dengar cakap kita, tak. Mereka juga mendengar. Cuma diorang nak penuhi ke tidak. Okey, itu soalannya cikgu. Soalannya. Sama ada mereka ingin penuhi ataupun nanti di hujung nanti kita nak tengok diorang penuhi ke tidak. Baik. Okey. Kita tengok nanti. Dan seterusnya, apabila kejadian penentangan itu disaksikan oleh ahli Parlimen British dan apabila mereka pulang semula ke England, mereka menyatakan apa yang terjadi di Tanah Melayu ketika itu dan membuat laporan kepada Dewan Parlimen British. Mereka sendiri yang bercerita apa yang jadi kat Tanah Melayu. Sebab ahli Parlimen British yang lain, dia tak datang ke Tanah Melayu dan mereka tak tahu apa yang jadi. Mereka just tahu nak buat Malayan Union. Tapi adakah penduduk Tanah Melayu suka atau tidak, mereka tak tahu. Yang tahu hanya 2 orang tadilah. Dan dalam jangka masa penentangan tu Irfan, sebenarnya kita juga dah membuat persediaan untuk membuat perjanjian yang baharu. Sebab sewaktu pelaporan kepada Dewan Parlimen British tadi, pentadbir di sana saya nak bagi tahu mereka dah okey, tak apalah, kita tak payah pakai Malayan Union, kita buat perjanjian baru. Okey, maknanya mereka pun waktu itu dah macam ada idea barulah cikgu. Ya, betul. Idea yang baru. Cumanya idea itu hampir sama dengan Malayan Union, tapi lebih kepada kebaikan untuk rakyat Tanah Melayu. Baik. Okey, dalam masa itu kita buat persediaan untuk membuat Persekutuan Tanah Melayu yang baru melalui rundingan. Sekali lagi Irfan. Dah tentang pun rundingan, dah habis tentang pun kita berunding lagi sekali. Sebab kita nak jadikan dia win-win situation. Betul. British dapat, Tanah Melayu pun dapat juga. Okey, dapat juga. Dan untuk rundingan ini dijalankan oleh beberapa pihak. Tapi saya nak tahulah. Saya tak nak cakap kat sini pihak tu siapa. Okey, nak tanya. Saya nak tanya juga. Tanya nak murid cikgu. Baik. Saya nak ujilah. Diorang ni baca ke tidak sebelum masuk kelas. Okey. Jadi cikgu tanya siapa tu cikgu? Siapa boleh bagi tahu kita kat sini siapakah pihak yang terlibat dalam rundingan tersebut? Siapa boleh jawab? Okey, Natasha. Okey, silakan Natasha. Pihak yang terlibat dalam persediaan mengubah perjanjian PTM ialah Raja-Raja Melayu, UMNO dan British. Ya, betul. Betul cikgu Betul. Ada 3 pihak, Raja-Raja Melayu, UMNO dan pihak British. Ya. Okey, sebenarnya Irfan, clue tu dari awal lagi Irfan. Betul, cikgu dah itulah cakap jawatan kuasa kerja. Dah hilang. Dah hilang. Ada kat situ tadi kan? Ada tadi, awal-awal tadi jawatan kuasa kerja. Itulah pihak yang terlibat. Okey. Maknanya bukan sahaja dalam penubuhan Persekutuan Melayu tapi terlibat juga untuk rundingan yang seterusnya. Ya, betul. Mereka lah pihak-pihak yang terlibat dari merunding sampailah terjadinya Persekutuan Tanah Melayu. Jadi cikgu, untuk Natasha berapa bintang? Kita bagi adil lah untuk Nurin dan juga Aisyah tadi, itu bagi 1. 1 bintang dulu. Okey, baik, nampaknya 1 bintang untuk Nurin, Natasha dan juga Aisyah. Riz belum lagi. Nampaknya mungkin di tengah panaskan badannya dulu untuk jawab soalan selepas ini. Dia mencari soalan yang lebih sukar kot. Betul. Mungkinlah. Dia kata macam alah senang lah soalan ni kan. Dia kata dia tunggu yang selepas ini. Baik, silakan cikgu. Okey, faktor yang pertama, penentangan Malayan Union. Kita masuk kepada faktor yang kedua, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Kita nak tahu sekarang ini apakah cadangan yang dibuat oleh Raja-Raja Melayu dan juga UMNO bagi asas kepada perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dan mereka juga bukan setakat mencadangkan Irfan, sekali lagi berunding. Masih lagi berunding. Dan pada kali ini perundingan tersebut dijalankan bersama 2 orang wakil kerajaan British.
iaitu Sir Malcolm McDonald dan juga Sir Edward Gen. Ni, perundingan tersebut sebenarnya dilakukan secara tertutup, Irfan, di Kuala Kangsar, Perak. Okay, mereka berunding, Raja-Raja Melayu, wakil-wakil UMNO ini tadi berunding bersama dua pihak British, Malcolm McDonald dan juga Sir Edward Gen. Saya rasa nama ini sangat familiar lah untuk tajuk ni. McDonald kan, boleh ingat kan? Tak ada masalah. Tak ada masalah. McDonald. Kalau dalam exam nak tulis McDonald pun boleh, tak ada masalah. Betul juga, cikgu? Betul juga. Kita bagi markah juga untuk McDonald walaupun dia tak tulis Malcolm. Edward Gen kalau tak tulis Sir pun tak ada masalah. Okey, masih lagi diterima. Cuma Irfan, saya nak tahu siapa diorang ni. Baik. Siapa Malcolm, siapa Edward? Itu persoalannya sekarang ni. Jadi itu persoalan dia. Kenapa mereka yang kena berunding dengan Raja-Raja Melayu? Saya nak tahu. Untuk murid-murid di Google Meet, siapa boleh bagi tahu kita siapakah Malcolm dan siapakah Edward? Okey, dia dah angkat tangan dah, cikgu. Tak habis cikgu cakap soalan, dia dah angkat tangan dah. Silakan, Riz. Okey, silakan. Malcolm McDonald ialah Governor General dan Sir Edward Gen ialah Governor Malayan Union. Ya, betul. Betul, cikgu. Betul. Dahsyatlah, Riz. Okey. Okey, boleh Riz? Satu bintang? Riz satu bintang. Okey, satu bintang untuk Riz sekarang ini. Jangan lupa nanti merajuk Riz. Nampaknya semua serba satu sekarang ini. Jangan risau. Berlumba mereka. Berlumba untuk menjawab soalan cikgu. Okey, jadi itulah iaitu Malcolm McDonald merupakan tadi cikgu Malcolm McDonald adalah Governor General, Sir Edward Gen adalah Governor Malayan Union. Okey. Yang mana kita libatkan jugalah Governor Malayan Union sebab kita nak naikkan berkaitan tentang hak rakyat tanah Melayu dan mereka nak mengurangkan hak orang Melayu, sebab itu kita panggil Sir Edward Gen. Supaya kita Raja Melayu dapat apa yang dia nak, Edward Gen pun dapat apa yang dia nak. Sebab itulah kita buat rundingan untuk dapat win-win situation. Sebenarnya Irfan, sampai kita merdeka Irfan, masih lagi berunding. Masih lagi, betul-betul. Tak pernah guna senjata. Betapa baiknya penduduk tanah Melayu ketika itu. Okey, kita ambil lah iktibar daripada situ sampai sekarang. Bergaduh macam mana sekalipun, berunding, berbincang. Tidak perlu menggunakan kekerasan, hanya perlu berunding untuk mendapatkan kejayaan. Saya pun selalu cakap dengan murid-murid saya, kalau awak tak puas hati dengan kawan, bincang. Jangan gaduh-gaduh. Runding dulu. Okey. Kita relax dulu. Okey. Dan kenapa perundingan ini terpaksa dibuat? Sebab kita nak mengatasi konflik. Sekarang ni British dengan tanah Melayu, penduduk tanah Melayu tengah berkonflik, ada isu. Okey. Macam saya kata tadilah, kerajaan British ada apa yang dia nak, penduduk tanah Melayu pun apa yang dia nak. Wujud konflik kat situ, tak ada titik tengah dekat situ. Sebab tu wujudnya perundingan. Kita berunding, duduk semeja. Okey, kau nak apa, aku nak apa. Okey, dan pada ketika perundingan tersebut, Raja-Raja Melayu juga memberi beberapa cadangan, Irfan. Apa yang Raja nak untuk rakyat tanah Melayu. Okay? Ada beberapa cadangan, cumanya sekali lagi lah, kita nak try lah, kita nak tanya murid-murid di Google Meet. Siapa boleh beritahu kita, apakah cadangan tersebut? Baik, silakan Nurin. Cadangan Raja-Raja Melayu ialah menubuhkan sebuah persekutuan bertaraf naungan dan bukan tanah jajahan. Ya, betul. Itu cadangan yang pertama. Kita tak nak status jajah. Tak nak. Kita nak status naungan. Dia ada beza antara naungan dengan jajahan. Kerana waktu Malayan Union, taraf kita akan jadi jajahan. Taraf paling bawah sekali sebenarnya, Irfan. Tapi di bawah PTM, mereka masih lagi mentadbir kita, tapi taraf kita naungan. Itu yang kita nak. Saya rasa Irfan dah lupa kot. Kita bagi Nurin satu bintang lagi untuk Nurin. Saya tunggu queue cikgu dia sebenarnya. Baik, terima kasih untuk jawapan itu Nurin. Okey, satu. Saya rasa tak nak satu lah, tak cukup. Tak cukup lagi. Siapa lagi yang boleh beritahu kita? Apakah cadangan dari Raja-Raja Melayu? Ya, Aisyah. Silakan. Raja berkuasa dalam perundangan. Betul. Raja berkuasa dalam perundangan. Okey, baik. Boleh tambah siap-siap lah satu, nanti Aisyah. lupa. Okey, Aisyah. Terima kasih jawapan itu. Berkuasa dalam perundangan. Macam tadilah, bukan setakat adat, bukan setakat agama. Kita tambah dari sudut perundangan. Maksudnya di sini, Raja ada kuasa memperkenankan rang undang-undang ketika itu.
Kalau raja ada kuasa, maksudnya kedudukan raja, kedaulatan raja makin lama makin besar lah. Dia bersama-sama British untuk buat undang-undang bagi tanah Melayu. Okey, 2. Ada siapa lagi nak tambah? Ada lagi nak tambah? Okey, Riz. Baik, silakan Riz. Perjanjian baru untuk menggantikan Malayan Union. Okey, itulah yang dituntut, yang dicadangkan oleh Raja-Raja Melayu. Kita nak perjanjian yang baru. Okey, bolehlah tambah satu untuk lagi Riz. untuk Riz. Tahniah. Okey, perjanjian yang baru itulah yang kita tengah belajar sekarang. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 nak menggantikan Malayan Union. Dan pada ketika itu juga Sultan Perak sebagai jurucakap Raja Melayu ketika itu juga menulis sebuah surat, satu surat, sepucuk surat kepada Parlimen British tentang apa kehendak dia. Dia tulis surat dan dibacakan oleh ahli Parlimen British David Rhys-Williams di dalam Parlimen British, dan inilah antara kata-kata Sultan Perak di dalam suratnya. Saya nak minta lah, panjang sangat. Okay, cikgu boleh ringkaskan cikgu? Oh, ringkaskan. Ringkaskan. Okey. Sebenarnya dalam surat tersebut ni dia kata kita tengah bersedih. Okey. Kita bersedih sebab Malayan Union ditandatangani dengan agak tergopoh-gapah. Baik. Okay, tak ada perancangan yang ringkas, tak ada perancangan, tak ada perbincangan, tak ada perundingan. Sultan Perak memang sangat sedih ketika itu, dan Sultan juga telah menulis dan beliau mengatakan tanda tangan dibuat secara paksa. Paksaan. Okay. Sebab kalau murid-murid di rumah boleh ingat balik bab yang sebelum ini, memang ada seorang wakil British pergi jumpa semua raja dan memaksa tanda tangan Malayan Union. Okay. Dan tak boleh nak cakap yang raja menandatangani itu sebagai tanda setuju, sebab dipaksa, Irfan. Dan juga menggunakan kekerasan, cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu atas penerangan untuk segmen ini, di mana kita dah faham dari mana kronologinya daripada Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu. Jadi sekarang ini kita ingin berhenti berehat seketika. Kita akan kembali lagi dengan perkongsian ilmu bersama dengan Cikgu Azhari selepas ini. Kembali kita dalam Didik TV KPM, tentunya untuk mata pelajaran sejarah tingkatan 4. Dan untuk segmen kali ini, Irfan dah dengar cikgu cakap tadi, kita akan teruskan kepada iaitu faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu dengan sokongan pentadbir British. Jadi apa kata cikgu? Kita mulakan. Ya, terima kasih Irfan. Tapi sebelum kita masuk faktor yang ketiga ini, kita recall baliklah. Kita ulang balik. Faktor yang pertama tadi adalah penentangan terhadap Malayan Union. Yang kedua adalah cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO yang berunding bersama-sama dengan wakil kerajaan British. Okey, kita masuk yang faktor yang ketiga, iaitu sokongan pentadbir British. Okey, apa yang saya nak bagi tahu kat sini, British bukanlah kejam sangat, Irfan. Tak semua antara yang banyak-banyak tu ada jugalah yang baik. Tak semua yang busuk. Okey. Yang baik ini juga sebenarnya saya nak bagi tahu, ada juga dalam kalangan pentadbir British ini memihak kepada kita untuk menjaga hak kita. Itulah sokongan pentadbir British, pegawai-pegawai British yang bekerja di Tanah Melayu ketika itu. Tapi saya nak tanya jugalah untuk murid-murid di Google Meet, berdasarkan pembancaan awak di rumah sebelum kelas kita ini, siapakah pentadbir British tersebut? Siapa boleh jawab? Silakan angkat tangan dan jawab soalan cikgu. Siapakah pentadbir British tersebut? Siapakah pentadbir British tersebut yang memberikan sokongan kepada penubuhan Persekutuan Tanah Melayu? Ada yang nak jawab? Ada yang nak jawab? Okey, silakan Aisyah. David Rhys-Williams. Okey, David Rhys-Williams. Ada lagi Aisyah? Tak ada, satu je. Okay. Cukuplah satu. Okey, boleh. Boleh dapat satu juga. Okey, sebab dalam, kalau boleh saya selitkan cara menjawab SPM Irfan, kita tak tanya banyak berkaitan nama. Okey, sebenarnya ada beberapa lah, ada 6 kalau tak silap saya berdasarkan buku teks. Kita kalau soalan struktur,
kita akan tanya pun sekurang-kurangnya 2 nama. 2 nama. 2 nama. Saya rasa dari awal tadi sehingga sekarang ada beberapa nama sebenarnya yang telah kita sebut dan semua orang itu sebenarnya menyokong memihak kepada kita. Kita ada David Rhys William tadi, kita ada LD Gammons, kita ada Sir Malcolm McDonald, kita ada Sir Edward Gen pun sebenarnya memihak kita. Walaupun dia merupakan Gubernur Melayu ni. Ya, tugas dia Gubernur. Tapi bila kita dah bangkit menentang, dia juga memihak kepada kita. Baik. Dan kenapa sebenarnya pentadbir British ni menyokong kita? Yang pertama sebab nak keamanan. Macam tadi, kalau Malayan Union diwujudkan, kita bangkit menentang dan Malayan Union tak dijatuh, diteruskan je. Kita mungkin akan memberontak secara bersenjata. Betul. Guna kekerasan, wujud huru-hara. Tapi kalau kita buat Persekutuan Tanah Melayu akan kembali aman. Sebab hak kita dah dijaga. Dan kita pun dah melalui proses rundingan banyak betul. Kali. Keamanan, kestabilan politik kita kembali stabil, dah tak ada dah kacau bilau dari sudut pemerintahan. Okey, British dapat apa yang dia nak, Tanah Melayu dapat apa yang kita nak. Dan juga dari sudut ekonomi pun makin lama makin maju. Sebab dua-dua pihak dah bersama-sama Irfan untuk membangunkan Tanah Melayu. Bukan setakat British, kita juga dah ada peranan ketika itu. Dah tiada orang kata eksploitasi dari segi British. Betul, kita dah bersama-sama dah sebenarnya sekarang ni untuk memajukan Tanah Melayu. Okay? Dan Sir Ralph Horn juga antara orang pentadbir British, pegawai British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Dia juga sendiri yang mencadangkan supaya Raja Melayu ini terlibat dalam pentadbiran. Dia sendiri, wakil British sendiri yang mencadangkan supaya raja kita ni terlibat dalam pentadbiran. Bukan setakat agama, bukan setakat adat. Masuklah dalam pentadbiran, takbirlah Tanah Melayu bersama-sama pihak British. Okay? Itu cadangan Sir Ralph Horn lah. Bagus jugalah cadangan tersebut. Betul, itu yang kita nak, cikgu. Itu yang kita nak. Nanti sekejap lagi kita akan tengok cadangan Sir Ralph Horn ni kita terima ke tidak. Baik. Okay? Dan sebenarnya pentadbir British ini juga ingin membentuk Persekutuan Tanah Melayu supaya politik kita stabil. Macam saya sebut tadi, pelabur juga akan datang melabur ke Tanah Melayu. Menguntungkan Tanah Melayu, dalam masa yang sama menguntungkan kerajaan British. Nak ke tak nak? Itu je. Okay. Pelabur kalau dia datang, dia akan buat projek di Tanah Melayu ketika itu dan keuntungan bersama-sama. Bukan setakat macam Irfan kata tadilah, bukan setakat eksploitasi satu pihak je. Betul. Dua-dua pihak dapat manfaat di situ. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya pentadbir British menyokong sebab kerana PBB telah melaksanakan satu proses yang kita panggil sebagai dekolonisasi. Okay, tengok betul-betul ejaan macam mana. Dekolonisasi. Kita ada juga terms-terms dalam sejarah yang calon-calon SPM kena pandai tulis. Okay, dekolonisasi. Apakah maksud dekolonisasi? Jadi soalan itu ditanyakan kepada murid-murid cikgu. Baru nak tanya Irfan tadi. Tanya saya, tanya murid dulu lah. Kita tanya murid lah. Kita nak bagi bintang, cikgu nak bagi bintang ni. Ya, betul. Siapa boleh bagi tahu apakah maksud dekolonisasi? Okey, silakan Natasha. Maksud dekolonisasi proses ke arah berkerajaan sendiri. Ya, betul Irfan. Betul, proses ke arah berkerajaan sendiri. Okey, jadi betul jawapannya, satu bintang untuk Natasha. Okey, bintang yang kedua. Okay. Saya rasa Irfan boleh faham tak apa maksud berkerajaan sendiri? Maksudnya cikgu, di mana kata apa, macam kuasa pentadbiran tu diberikan macam bukan sepenuhnya tetapi majoritinya kepada pihak Tanah Melayu sendiri. Betul. Betul sekali. Saya nak bagi bintang juga lah macam tu. Boleh. Tapi nak lekat kat mana tak adalah, tak ada tempatnya lah. Okey. Betul lah, berkerajaan sendiri sepenuhnya diberi kepada kita. British dah tak ada masuk campur. Maksudnya di sini dekolonisasi bermaksud merdeka. Okay, British dalam proses nak memerdekakan kita, nak beri kemerdekaan kepada kita, sebab mereka juga tertakluk kepada Piagam Atlantik yang dibuat oleh Britain dan Amerika Syarikat
untuk membebaskan semua tanah-tanah jajahan pada ketika itu. Baik. Maksudnya kita minta Persekutuan Tanah Melayu dalam masa yang sama diorang nak bagi sebab kena patuh kepada Piagam Atlantik. Mereka kena bebaskan tanah jajahan mereka. Ya, kena bagi kebebasan untuk kita. Okey, itu antara 3 faktor. Kita ada penentangan Malayan Union, cadangan Raja-Raja Melayu dan UMNO, dan yang ketiga ini adalah sokongan pentadbir British itu sendiri. Okey, itu faktor. Okey, sekarang ni ini adalah satu gambar. Juga terdapat dalam buku teks. Kalau nak lebih jelas boleh tengok buku teks. Sir Edward James berucap selepas menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Bermaksud kat sini apa yang kita minta dah dihitam putihkan di sini. Okey, ditandatangani antara kesemua pihak yang terlibat. Cumanya Irfan, kita nak tahu apa yang dicadangkan tadi, apa yang kita mintakan tadi berjaya atau tidak? Dipenuhi ataupun tidak. So, jadi seterusnya kita nak tengok apa ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ini dah confirm. Dah betul-betul dapat dah. Ini dah lepas kita tanda tangan semua. Ya, dah lepas tanda tangan. Kita tengok, kalau kita boleh tengok dekat banting dekat sini, maklumat dekat sini, di sebelah saya ini adalah kuasa Raja-Raja Melayu. Okay. Yang pertama adalah Majlis Raja-Raja dibentuk, Irfan. Maksudnya di sini kalau ada Majlis Raja-Raja, Raja dah mula berkuasa. Betul. Berkuasa banyak. Okay. Raja Melayu juga boleh memberikan pandangan dari sudut pentadbiran. Maksudnya bukan agama, bukan adat sahaja. Dari sudut pentadbiran pun boleh bagi pandangan. Sultan boleh mengesahkan rang undang-undang. Macam tadi, Sir Rafhon kata libat dalam pentadbiran. Betul. Itu hanya cadangan. Sekarang dah pasti. Dah lulus dah. Okay. Sultan boleh sahkan rang undang-undang diluluskan oleh Dewan Perundangan Negeri. Setakat Persekutuan Tanah Melayu, kuasa Sultan banyak di peringkat negeri dahulu. Bukan di peringkat persekutuan. Okay? Tapi bolehlah sebab kita belum merdeka kan. Tapi kuasa tu makin lama makin banyak. Okay, yang kedua, mungkin kat sini kita boleh tunjukkan dari sudut pentadbiran. Okay, pentadbiran di Persekutuan Tanah Melayu. Tadi kita minta negeri Melayu, negeri Selat digabungkan jadi satu. Betul. Ya, kita jadikan persekutuan dibentuk. Tapi Singapura masih kekal sebagai tanah jajahan. Okey, itu yang saya kata, okey, you dapat, I dapat. Ni kita dapat, ni you dapat. Okey, diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan ketika itu juga diperincikan dalam perjanjian ini, dan ada 2 majlis yang kita tubuhkan. Ni dari sudut pentadbiran dan dari sudut kewarganegaraan. Sebenarnya prinsip jus soli diperketatkan, Irfan. Kalau macam di bawah Malayan Union kita ada jus soli tapi sangat terbuka. Sangat senang nak dapat warga negara. Tapi bawah PTM, Persekutuan Tanah Melayu, kita ketatkan lagi. Ada beberapa cara. Okey Irfan, saya rasa dah banyak sangatlah saya cakap. Okey. Kita nak uji murid boleh tak? Tak boleh, tak ada masalah. Mereka dah bersedia tu, cikgu. Saya ada 2 soalan saya nak uji mereka. Nak tengok diorang fokus ke tidak. Apakah soalannya, cikgu? Apa soalan? Soalan yang pertama. Namakan 2 orang pegawai tinggi British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948, 2 markah. Ini soalan struktur. Macam saya kata tadi, kalau soalan nama dia tak banyak. Paling banyak pun 2 je. Maksimum 2 lah. 2 je lah. Okay. Kita tak nak uji banyak-banyak. Okey, siapa nak jawab? Baik, silakan Nurin. Malcolm McDonald dan Sir Edward James. Ya, Malcolm McDonald dan Sir Edward James. Okey. Ini soalan sebab diorang fokus, Irfan. Kita bagi 2, Irfan. 2 bintang untuk Nurin boleh, tak ada masalah. Senang. Okey, kejap Irfan ke sana dulu. Baik, nampaknya Nurin sekarang ini melalui dengan 4 bintang setakat ini. Baiklah cikgu, terima kasih untuk soalan kali ini, dan pembentangan kita pun dah faham dari segi apakah faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 3 kesemuanya, jangan lupa. Okay? Dan sekarang ni cikgu, kita ingin berhenti berehat seketika dan kita akan kembali dengan Mendidik TV KPM selepas ini dalam slot Menengah Atas Sejarah.
masih kekal bersama kami dalam Direct TV KPM untuk slot menengah atas sejarah tingkatan 4. Jadi cikgu, kalau tadi kita dah berdiskusi mengenai Persekutuan Tanah Melayu, apakah faktor-faktornya, untuk segmen kali ini, apa pula yang akan kita belajar? Okay, untuk kali ini Irfan, saya ambil satu aspek kewarganegaraan yang kita bincang awal-awal tadi, iaitu apakah kepentingan semangat wajar? Kenapa kena ada semangat wajar dalam perjuangan membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948? Saya rasa semua boleh fikir kot. Kalau kita tak ada semangat, tak wujud Persekutuan Tanah Melayu. Tak wujud, setuju? Kalau tak wujud Persekutuan Tanah Melayu, kita tak merdeka. Kalau tak merdeka, tak bentuk Malaysia. Kalau Malaysia tak bentuk, kat mana kita, Irfan? Betul. Sebab itu pentingnya ada semangat wajar dalam memperjuangkan segala benda. Cumanya dekat sini saya nak murid di Google Meet jawab soalan ini bagi pandangan awak sendiri. Tuliskan di atas papan putih yang telah saya berikan. Saya bagi masa berapa lama, Irfan? Kita boleh bagi? Kita bagi dalam lebih kurang seminit lah cikgu. Seminit boleh. Seminit lah. Kita bagi 1 minit untuk anda tulis jawapan di papan putih tersebut. Okay, silakan. Okay, sementara itu Irfan. Penting tak rasa ada semangat ni kalau kita nak buat perkara-perkara, tak kisahlah nak buat jadi host ke, penting tak ada semangat? Penting cikgu. Dalam apa jua perkara kita lakukan, betul cikgu sendiri sebagai seorang pendidik perlu ada semangat mengajar. Perlu ada semangat. Macam saya sebagai seorang pengacara perlu ada semangat untuk memberikan informasi kepada orang lain. Betul. Kan? Sebab kalau dengan adanya semangat itu, perkara yang kita nak buat memang akan jadi seperti apa yang kita rancang lah. Berhasil. Betul. Kalau tak ada semangat, impian setinggi awan. Betul. Tapi semangat tak ada, macam mana kita nak capai? Macam mana nak capai kan? Nak capai. Jadi sebab macam, itu pentingnya semangat dalam kehidupan kita. Betul. Macam orang katalah, berangan tak salah. Tapi semangat kena ada. Kena ada usaha juga. Kena ada usaha. Itu maksud dia. Okey, baik. Jadi sekarang ni Irfan rasa mereka pun dah bersedia dengan jawapan. Mungkin kita boleh tanya sekarang ni, cikgu, apakah kepentingan semangat wajar dalam perjuangan PTM, Persekutuan Tanah Melayu? Okey, kita tunjuk jawapan Natasha dulu. Natasha boleh tunjukkan jawapan awak? Boleh baca Irfan? Irfan bacakan ke? Baca Irfan. Baik. Tolong bacakan. Jawapan Natasha yang diberikan adalah menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Okey, nanti kita tengok saya Baik. bagi betul ke tidak. Okey, seterusnya Nurin. Okey, cikgu nak saya baca juga ke? Boleh. Baik. Dari Nurin, jawapannya adalah merosakkan perancangan British untuk melemahkan orang Melayu. Okey, Nurin. Yang ketiga, jawapan Aisyah. Angkat dulu Aisyah. Okey, mengembalikan kedudukan dan kuasa Raja-Raja Melayu. Okey, dan yang terakhir jawapan Riz. Sila pusingkan papan putih Riz kepada Abang Irfan, memperjuangkan maruah bangsa. Ya, memperjuangkan maruah bangsa. Macam mana cikgu? Berdasarkan jawapan mereka, apa komen cikgu? Bolehlah Riz, bolehlah dia angkat-angkat kening tu, bolehlah bagi 2. 2 Riz untuk bolehlah Riz? bagi 2. Okey, 2 untuk Riz. Yang lain cikgu? Ya, sebab jawapan Riz ni secara keseluruhan ni maruah bangsa kita diperjuangkan, dijaga. Sebab tu pun ada semangat. Walaupun satu ayat tapi merangkumi semuanya cikgu. Nanti lepas ni saya akan komenlah jawapan boleh. dari sudut cara menjawab peringkat SPM. Baik. Setakat ni jawapan itu kita terima. Kita terima. Okey, Aisyah pun bolehlah kita bagi 2. Aisyah pun 2 juga. Aisyah pun bagi 2. Okey. Lagi cikgu, Natasha dan Nurin bagaimana? Natasha, jawapan Natasha tadi apa ya? Bolehlah juga. Boleh bagi 2. Boleh, okey. Nurin cikgu? Nurin, kalau bagi 1 kan merajuk. Bagi 2. Kita bagi 2 lah. Bagi 2. Kita adil lah. Nampaknya sebab tadi cikgu Ifan boleh nampak mereka telah pun berusaha untuk menjawabkan. Jadi kita bagilah makan. Okey, baik. Dan sebenarnya jawapan sebegitu kita boleh terima, tak ada masalah setakat dalam pembelajaran lah. Tapi kalau dalam sudut menjawab soalan di peringkat SPM, kita memerlukan ayat yang lengkap. Tak cukup lah tadi. Tak cukup yang tadi. Okay. Kalau tadi tu setakat dia bagi pandangan, tak ada masalah. Tapi dari sudut menulis di peringkat SPM, kena ada kepala ayat. Kepentingan mempunyai semangat wajar dalam perjuangan membentuk Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah, apa jawapan tadi? Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
Sebegitu jawapan dia. Oh, kena ada ayat penuh Ya, ayat kena penuh. ambil balik dari soalan dan kita masukkan kepada awal jawapan. Ya, betul. Kita nak jadikan dia sebuah ayat yang lengkap. Kalau terus jawapan macam murid tadi tu, ada agak kurang sikitlah markah dia. Jadi cikgu, untuk soal jawapan yang seterusnya kena tambah perdana wacana ke? Betul. Seperti bahasa Melayu. Seperti bahasa Melayu. Sama juga. Baik, baik. Okay? Sebab kita nak perlukan ayat yang lengkap. Kalau ayat tak lengkap, dia ada denda sikit kat situ. Okey. Kita ada semangat wajar membolehkan Raja Melayu bagi pandangan. Ada semangat wajar mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Kalau kita tak ada semangat nak mempertahankan hak Raja, macam mana kan? Tak adalah. Tak ada kuasa mereka. Syarat kewarganegaraan juga diperketatkan, merosakkan perancangan British. Ini jawapan yang paling saya suka tadilah. Dengan adanya semangat wajar, dapat merosakkan perancangan British. Perancangan Malayan Union tadi. Kita bersemangat menentang tapi dengan cara yang baik, dengan cara berunding, tapi tetap semangat. Malayan Union kita dah tak guna pakai. Betul. Kita kasih bye-bye lah dekat Malayan Union. Itu sebab tu kena ada semangat. Betul. Kita nak Walaupun memperjuangkan maruah bangsa. tak menggunakan bangsa kita. kekerasan, cikgu, kan? Ya. Kita tak payah kekerasan, Irfan, sebenarnya. Dengan berunding, dengan kata-kata sebenarnya. Itu adalah paling tajam sekali. Okey. Dan sebenarnya dengan semangat jawapan-jawapan tadi juga, itu juga sebenarnya adalah kesan. Okey. Dia ada dua dalam satu. Okey, kenapa perlu ada semangat? Jawapan itu juga boleh diguna pakai untuk soalan kesan. Apakah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948? Inilah jawapan-jawapan tadi. Sama juga. Sama kan? Sama, cikgu. Sama je. Cuma satu je lain. Mewujudkan kerjasama kaum. Okey. Okay? Sebab kita telah bekerjasama antara kaum untuk menjadikan tanah Melayu kita ini sebuah tanah Melayu hak kita. Walaupun bukan sepenuhnya. Tapi dengan perjanjian Tanah Melayu 1948 ini telah merintis jalan ke arah kemerdekaan. Okay, kita dah sikit lagi nak sampai. Sikit lagi dah nak merdeka. Itulah kesan. Dan juga antaranya juga membuka ruang kewarganegaraan. Sebab ini juga antara perkara konflik antara bersama-sama rakyat di Tanah Melayu ketika itu. Give and take, kata orang putih lah. Okay? Orang Melayu dapat apa, warga lain ketika itu pun dapat apa sama-sama. Baik, itulah kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi cikgu, sepanjang 1 jam ini, mungkin cikgu boleh berikan rumusan mengenai topik yang kita belajar. Silakan. Okey, untuk secara keseluruhannya sebenarnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah memberikan hak lebih kepada terutamanya Raja-Raja Melayu dan juga hak untuk rakyat penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Dan Persekutuan Tanah Melayu 1948 juga sebenarnya seperti saya kata tadi telah membuka jalan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. 48, 57. Berapa tahun je tu? Betul. Sebenarnya selepas terbentuknya Persekutuan Tanah Melayu 1948, usaha-usaha untuk merundingkan kemerdekaan, untuk dapatkan kemerdekaan telah dimulakan. Masih lagi dengan rundingan. Jadi secara peribadinya, nasihat saya kepada murid-murid di luar sana, apa-apa sekalipun yang rasa tak puas hati, runding. Bincang. Jangan bergaduh. Jangan gaduh. Baik, cikgu. Terima kasih untuk rumusan yang diberikan. Dan murid-murid cikgu pada hari ini, bagi Irfan sangat cemerlang, sangat hebat. Jadi, bagaimana dengan pentaksiran keseluruhan murid-murid cikgu? Okay, secara keseluruhannya, keempat-empat murid di Google Meet telah mencapailah apa yang kita mahukan pada hari ini. Alhamdulillah. Mengikut skor dekat papan situ pun, kita dah boleh nampaklah. Nurin telah cemerlang 6 soalan ada telah 6. jawab. Betul. Okey, dan Aisyah dan seterusnya lah. Dan saya rasa itulah dari sudut pentaksiran mereka amat cemerlang pada hari ini. Baik, berikan tepukan untuk di sini dulu. Okey, tahniah bagi Irfan ucapkan. Jadi cikgu, mungkin rakan-rakan di luar sana ingin tahu bagaimana untuk mendapatkan latihan pengukuhan di mana, cikgu? Terima kasih Irfan untuk pengukuhan. Daripada awal tadi belajar, murid-murid di rumah boleh ambil QR code ini, boleh scan
Sebab ini adalah soalan objektif Irfan, tapi dalam bentuk quizzes, dalam bentuk game. Okey. Kita akan berlawan siapa ranking yang pertama dan siapa ranking yang seterusnya. Boleh scan di sini ataupun dapatkan bahan di sumberku.moi/dl.edu.my. Kita ada bahan latihan di sini, Irfan. Baik, Cikgu. Terima kasih lagi sekali Cikgu Azhari kerana telah memberikan ilmu mengenai sejarah, iaitu dari segi penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948, dan tahniah Irfan ucapkan kepada mereka yang berada di Google Meet sekarang ini kerana cemerlang dengan jawapan yang sangat-sangat mantap. Jadi, kalau ada rezeki kita berjumpa lagi di lain episod. Dengan itu, Assalamualaikum. Jumpa lagi.